Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini adalah video part 4 untuk tajuk air dan larutan. Okay. So dalam bab ni, bab 5 untuk video part yang keempat ni ada 4 sahaja objektif yang kamu perlu tahu. Objektif pembelajaran yang pertama tentang kaedah pembersihan air. Yang kedua tentang masalah kekurangan air, macam mana kita nak atasinya. Okay, yang ketiga kamu perlu faham proses sistem pembekalan air. Yang keempat tentang isu kelestarian air. Okay, kita pergi pada objektif yang pertama tentang air itulah yang kamu perlu tahu. Air ni dia meliputi 2/3 daripada permukaan bumi kita. Maksudnya dia meliputi banyaklah. Ni 2/3 ni compare antara air dengan daratan. Okey, yang kedua air ni apa yang terkandung dalam air tulen ni? Dia ada benda asing, ada mikroorganisma dan ada bahan terlarut. Kebanyakan air dekat muka bumi ni. Okey, yang ketiga air ni perlu dibersihkan dan dirawat sebelum kita guna. Pembersihan air ni untuk kita menyingkirkan bau, warna, rasa dan mikroorganisma juga bahan terlarut yang terdapat dalam air. Okay. Air yang kita tahu kalau dekat muka bumi ni ada air hujan kan, ada air sungai, air laut. Okay, semua tu mengandungi antara semua benda ni lah benda asing, mikroorganisma dan bahan terlarut. Jadi sebelum kita gunakan air tu perlu dibersihkan dan dirawat. Okay, kaedah pembersihan air ni ada 4 kaedahnya. Sebelum kita guna tu kita kena bersihkan dulu. Yang pertama, kamu boleh bersihkan air dengan cara menggunakan kaedah pendidihan. Okey, kita panaskan air tu sampai dia mendidih. Ini boleh membunuh mikroorganisma kaedahnya. Yang kedua, boleh juga guna kaedah penurasan. Okey, kaedah pembersihan air yang kedua adalah melalui penurasan. Okey, dalam air kadang ada benda asing kan, sebagai contoh apa tu kayu ke daun ke. So penurasan ni dapat memisahkan benda asing yang terampai daripada cecair. Okey, macam penyulingan pula boleh menyingkirkan benda asing yang terampai, bahan terlarut. Contohnya dalam air tu ada garam kan, boleh asingkan dia dan boleh membunuh mikroorganisma melalui kaedah penyulingan. Okey, kaedah pembersihan air yang keempat adalah pengklorinan. Pengklorinan ni perlu untuk membunuh mikroorganisma. Okey. Kamu kena ingatlah setiap 4 kaedah pembersihan air ni dan apa fungsi dia. Macam pendidihan, bunuh mikroorganisma tu fungsi dia. Okey, masalah kekurangan air ni macam mana nak atasi? Setengah negara dia tak ada bekalan air. Bekalan air dekat negara dia terhad. Sebagai contoh kat sini adalah Singapura. Okey, Singapura. Negara tersebut dia gunakan teknologi moden untuk mengitas semula air kumbahan. Air kumbahan ni dikitas semula supaya dapat digunakan sebagai air minuman dan kegunaan industri. Okey. So projek ini dikenali sebagai New Water lah. So selain daripada kita semula air, masalah kekurangan air juga boleh diatasi jika kita mendapatkan air daripada kabus. Okey. Macam mana nak dapatkan air daripada kabus ni pula? Kita menggunakan jaring halus yang direntang. So kabus akan melalui jaring halus dan terkondensasi lah. Jadi titisan air ni boleh terkumpul. Okey. Daripada kabus tu. Okey. Selain daripada tu kita boleh dapatkan air daripada lautan. Ini kita panggil kaedah osmosis berbalik. Okey, proses mendapatkan air tawar daripada air laut. Dia melibatkan penyerapan air tawar menembusi membran separa telap dari air kepekatan garam tinggi ke air kepekatan rendah. So air tawar dapat dikumpulkan. Macam itulah cara untuk atasi masalah kekurangan air. Apa yang kamu ingat? Kamu ingat tiga benda je untuk atasi kekurangan air. Kita semula air,
mendapatkan air daripada kabus, mendapatkan air daripada lautan menggunakan kaedah osmosis berbalik. Okey, objektif yang ketiga adalah sistem pembekalan air. Antara kegunaan air ni selalunya kita guna untuk mandi, mencuci baju, memasak dan minumlah. Sebenarnya banyak lagi kegunaan air. Tapi ini yang cikgu bagi contoh je lah. Okey, so sumber air yang kita boleh dapat dekat sini adalah daripada air sungai, okey, daripada air hujan, air laut. Okey, so sumber air ni akan pergi kepada sebelum kita guna air ni daripada sumber ni akan pergi dulu kepada loji pembersihan air dan akan dirawat dahulu. Okey. Loji pembersihan air ni akan singkirkan bakteria, alga, bahan mineral yang ada pada sumber air sebelum disalurkan kepada pengguna. Pengguna tu kita lah, sebelum kita guna tu air kalau dekat negara kita ni air tu dah dirawat dulu dekat loji pembersihan air. Kalau air tu awak tak ambil direct daripada sungai, maksudnya keluar air daripada pipe tu, maksudnya dah masuklah ke loji pembersihan air tu. Dah bersih dah. Okey, dah disingkirkan dah bakteria, alga, bahan mineral ni. Okay, tapi tak naklah awak terus minum air pipe, terus minum tu tak boleh lah, kena masak dulu Okay, kena didihkan dulu sebelum minum air. Okay, yang ketiga adalah sistem pembekalan air. Macam mana sistem bekalan air ni, sistem pembekalan air ni boleh sampai ke rumah kita? Diceritakan daripada awal lah, ni tempat takungan air. Takungan air ni sebagai contohnya dekat Malaysia ni ada takungan air hujan ni. Okey, pertama sekali pergi ke sistem penapisan dulu. Okey, akan ditapis dulu. Air daripada takungan air ni akan ditapis dululah dekat sini. Proses yang pertama, penapisan. So penapisan ni lepas melalui penapisan, air ni akan menjalankan proses pengoksidaan. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu proses ni kejap lagi. Selepas proses pengoksidaan, air akan melakukan proses penggumpalan. Kemudian pergi kepada pengenapan. Okey, selepas pengenapan pergi kepada penurasan. Last sekali air akan melalui proses pengklorinan dan pemflorinan. Okey, dekat sini. Kemudian barulah pergi ke tangki air bersih, stesen pump, tangki simpanan air dan pergi ke rumah kita. Okey, kita pergi dulu pada proses yang pertama. Selepas air ni mengalir ke penapisan dulu. Proses pertama adalah penapisan. Okey, penapisan ni dia akan singkirkan benda asing seperti ranting kayu dan daun. Okey, awak cuba bayangkan macam takungan air ni daripada air hujan yang ditakung. Okey, dekat dam tu. Okey, lepas tu je takungan air tu dia akan pergi kepada proses pertama penapisan. Dia dah tapis ranting kayu dan daun. Okey, pergi pula kepada pengoksidaan. Proses yang kedua. Pengoksidaan ni akan menambahkan kandungan oksigen di dalam air. Okey, kandungan oksigen akan ditambah dalam air untuk singkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan pada air tu, pada sumber air tu. Okey, kemudian lepas bau rasa tu dah hilang, pergi pula pada proses penggumpalan. Air tu akan pergi pada proses penggumpalan pula. Dekat proses penggumpalan ni, alum akan dimasukkan supaya zarah-zarah yang ada pada air tu macam zarah-zarah lumpur dekat dalam air, sumber air kan kadang-kadang ada lumpur kan. So alum ni memastikan zarah-zarah lumpur tu akan bergumpal dan akan tenggelam. So kapur mati pun akan dimasukkan dalam proses ni juga, proses penggumpalan ni. Kapur mati ni ditambah untuk mengurangkan keasidan air. Okay, kapur mati ni kalsium hidroksida, term sains dia. Kemudian proses seterusnya akan berlaku. Proses seterusnya adalah pengenapan. Okay. Pengenapan ni dia akan memastikan bahan terampai ni mendak di dasar tangki. Kalau ada bahan terampai
Okey, macam lumpur-lumpur yang belum bergumpal ke pun akan terenap jugalah. Ni apa tu zarah-zarah yang dah bergumpal ni akan terenap ke bawah, ke dasar tangki ni, ke bawah ni. Okey, selepas proses pengenapan ni semua berlaku, kalau ada bahan-bahan terampai ke kan, okey, dah terenap ke bawah, proses seterusnya adalah proses penurasan. Ini adalah proses penurasan yang akan berlaku lah. Proses penurasannya akan singkirkan benda asing dengan penapis air. Benda asing yang lebih kecil saiz dia. Apa-apalah macam habuk-habuk ke yang kecil kan. Dia boleh tapis menggunakan penapis pasir. So pasir-pasir pun tak ada dah dekat dalam air tu. Okey. Seterusnya, proses yang seterusnya adalah proses pengklorinan dan pemflorinan. Okey, proses ni bila klorin dimasukkan, dalam ni dah tak ada dah apa habuk air pun tak ada dah tak ada. Semua benda asing dah tak ada, tinggal air je. Tapi klorin ni dimasukkan untuk bunuh mikroorganisma di dalam air. Mikroorganisma ni dia tak boleh ditapis kat sini. So, kita akan masukkan klorin untuk bunuh mikroorganisma di dalam air. Natrium fluorida pun akan dimasukkan ke dalam air untuk mengelakkan daripada perebutan gigi lah kalau kita minum air tu. Okey. Selepas semua proses ini dijalankan, ada berapa proses tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses. Selepas 6 proses ini dijalankan, air yang bersih akan masuklah ke dalam tangki ni dan pergi ke stesen pump, pergi kepada sistem simpanan dan boleh digunakan oleh kita pengguna. Akan disalurkan ke rumah-rumah melalui inilah sistem pembekalan air ni. Dia ada 6 proses dalam sistem pembekalan air ni. Bukannya air tu ambil daripada tapungan air terus kita boleh guna, tak So kamu kena ingatlah ada 6 proses dalam sistem pembekalan air ni. Okey, kita pergi pula pada objektif yang terakhir iaitu kelestarian air. Okey, kelestarian air ni perlu dijagalah. Sebab air sekarang dah banyak tercemar melalui bahan buangan domestik, orang buang air kan. Buang sampah dekat dalam air sungai ke. So cara dia menaik taraf sistem pembentungan, didik masyarakat cara buang sampah yang betul dan menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna. Okey, sanitasi tu macam tandas yang sempurna lah. So tak adalah ada bahan buangan dekat sungai. Okey. So selain daripada tu bahan buangan industri ni selalunya daripada kilang. Jadi undang-undang perlu ada untuk memastikan bahan kimia dirawat sebelum dibuang ke sungai. Okey. Yang ketiga, bahan pencemar air selalunya bahan kimia dalam pertanian. Kan selalu guna baja kan. Baja tu kalau ada kimia boleh larut dalam air dan akan pergi ke sungai kita. So sungai kita pun akan rosaklah dengan bahan kimia. Jadi kena didiklah para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Okey, bahan pencemaran air yang seterusnya adalah tumpahan minyak yang berlaku dekat laut lah. So kalau nak elak, nak atasi pencemaran ni perlu bendung dan memungut tumpahan minyak di laut menerusi rancangan kontingensi kebangsaan kawalan tumpahan minyak semakan tahun 1999 hingga atau 2000. Ni dapat yang ada dekat Malaysia ni lah. Selain tu mempertingkat pengawasan melalui udara dengan kerjasama unit udara polis. So dapat tengoklah ada tak berlaku tumpahan minyak dekat laut tu dan diselesaikan dengan segera. Okey, itu sahaja untuk tajuk kali ini. Harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.